Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Qiyamah, surah yang ke-75, mengandungi sekitar berapa ayat entah ni? Surah Qiyamah ni sekitar 30, 40 ayat. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. So surah ini surah Makkiyah, surah ke-75, dan dia sangat rapat dengan surah Al-Insan. Kita dah lalu belum surah Al-Insan? Kalau sudah, kasih angguk satu kali. Kalau belum, kasih giling satu kali. Tak silap belum lagi lah Ustaz. Belum Okey. So lepas surah Qiyamah, kita akan masuk suratul Insan. Kerana kedua-dua surah ini dia umpama adik-beradik. Umpama adik-beradik. Qiyamah, seperti nama dia, menerangkan tentang hari kiamat. Insan, seperti namanya juga, mengingatkan manusia, terutamanya perkara yang berkait rapat dengan kiamah. So surah Qiyamah, kalau kita boleh bahagikan dia kepada 4 pecahan. Bermula dengan tentang kiamah, kemudian tentang manusia, diakhiri dengan penciptaan manusia, dan surah Insan diawali dengan penciptaan manusia, diakhiri dengan hari kiamat. Tu dia punya cara Allah susun dua surah ni. Mula dengan kiamat, berakhir dengan penciptaan manusia. Surah yang lagi satu bermula dengan penciptaan manusia, diakhiri dengan hari ingatan terhadap hari kiamat. Dan surah ini diturunkan sekitar tahun ke-4 dan ke-5 tahun kenabian, turun di Mekah. So tahun ke-4, tahun ke-5 ni, waktu dakwah secara terang-terangan baru nak mula. Tahun ke-6 Umar masuk Islam. So ni sebelum Umar masuk Islam. Ia turun selepas baginda baru disuruh untuk sampaikan dakwah secara terbuka, baru bermula. Seperti juga surah Makkiyah yang lain, ia banyak memperkatakan tentang iman. Dan surah ini adalah tentang nak menjelaskan iman terhadap hari kiamat. Bayangkan di awal-awal tahun kenabian, Allah perkenalkan kepada manusia tentang hari kiamat. Itu pentingnya surah ini. Dan nama hari kiamat tu bukan hanya kiamat. Ada banyak nama lain. Contohnya Al-Haqqah juga digunakan sebagai salah satu surah dalam Quran. Dan dalam bahasa Melayu, perkataan yang selalu kita gunakan adalah kiamat, kan, dengan huruf K. Tapi kata akar dia ataupun kata asal dia, qiyamah, dalam bahasa Arab berakar daripada perkataan qama atau qiyam. Kita sebut qiyamul lail, mendirikan malam. So qiyamah, hari kiamah, hari kebangkitan. Atau hari kita bakal berdiri. Tak ada kerusi waktu tu, semuanya berdiri bersof-sof. Hari di mana berlakunya hari itu setelah kita bangkit dari kubur atau qiyamah. Kata akar dia qiyam, berdiri. Surah Haqqah cerita tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Itu surah Haqqah. Surah ini, surah Qiyamah,
diceritakan tentang apa yang berlaku di awal-awal hari tersebut. Bermulanya hari tersebut apa yang berlaku. Dia diawali bermula dengan kematian. Kerana itu kematian disebut sebagai kiamat sughra atau kiamat kecil. Dan kepercayaan terhadap hari kebangkitan ini menjadi topik utama. Kepercayaan terhadap hari kebangkitan menjadi topik utama perbincangan bukan hanya kepada orang yang percaya padanya, tetapi juga orang yang tak percaya pada hari kebangkitan atau hari kiamat. Kalau sekarang ni 8 bilion manusia, 1.2 bilion daripadanya umat Islam. Dan daripada 1.2 bilion itu belum tentu percaya hari kiamat. Belum tentu percaya hari kiamat. Sementara yang baki, terutamanya kitab-kitab terdahulu, ada yang mempercayai, ada yang mempertikai perkara berkaitan hari kiamat. So, kita akan lalui, kita akan tengok bagaimana Allah memperkenalkan hari kiamat kepada kita supaya keimanan yang sedia ada, kita harap boleh bertambah dengan kita mengetahui dan melihatnya dari sudut cara Allah nak kita lihat. So Allah mulakan dengan la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Cara ini, cara yang rare dan pelik. Cara sumpah kali ini dengan cara yang rare dan pelik. Dekat mana lagi kita pernah jumpa sumpah yang dimulakan dengan la? Ada satu surah, surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Kan? So kiamah juga dimulakan dengan la uqsimu biyaumil qiyamah. Lazimnya kalau kita tengok suratul Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Oh, suratul Naba tak ada sumpah. Suratul Fajr, wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Semua guna waw. Demi fajar, demi malam bila dia telah berlalu, kan demi. Wadduha, demi waktu duha. Demi itu sumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Tapi kenapa kali ini Allah bukan sekadar sebut uqsimu. Uqsimu tu maksudnya sumpah. Tapi Allah didahulukan dengan la. Apa maksud la? Tidak. Tidak. Okey. Macam mana nak bawa contoh? Contoh ni macam ni tuan-puan. Contoh yang lazim kita bawa, yang lazim saya bawa ialah kita cakap dengan orang rumah. Yang malam ni abang ada meeting. Okey. Malam pertama. Malam kedua, yang. Sungguh yang malam ni abang ada meeting. Bang. Semalam meeting. Malam ni meeting lagi. Ya yang, betul yang. Malam ni abang meeting. Malam kedua tu kita dah mula meletakkan penekanan. Betul yang, ya yang, sungguh yang. Malam ni meeting. Kita dah mula letak penekanan. Malam ketiga pun meeting juga. Dan isteri kita mula
ragu. Ya ke bang? Sampai malam ketiga pula, semalam tak cukup. Ini dah sampai 3 malam. Sumpah yang abang meeting. Malam ketiga. Kita dah mula guna sumpah. Malam kedua kita hanya guna penekanan. Malam ketiga sumpah. Kenapa kita mula guna sumpah ni? Dan awalnya tu kenapa kita guna penekanan? Kita guna semua bahan, bukan. Kita guna alat-alat untuk memberi penekanan, perkataan-perkataan yang nak menguatkan, perkataan-perkataan yang menggunakan tools sumpah ni kerana adanya keraguan. Kerana ada orang tak percaya. Kerana ada orang ragu. Kerana ada orang mempersoal. Maka ayat yang kita gunakan untuk meyakinkan pendengar, kita guna sumpah. Tapi kali ini bila Allah guna la uqsimu, ini adalah pada hari keempat. Tak kala kita kata yang malam ni abang meeting lagi untuk kesekian kali, malam keempat. Apa respon daripada orang rumah? Abang ni meeting ke dating ni? Ni malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ini jabatan jenis apa ni? Abang dah tak ada masa dengan anak-anak, dengan saya ke? Abang tak suka duduk kat rumah ke? Atau macam mana ke? Atau abang guna alasan untuk keluar je? Atau macam mana ni bang? Dia dah mula panjang. Soalan ni dah mula panjang, dia dah mula merepek, dia dah mula melalut. Lalu cara kita nak berhentikan, no, berhenti, jap, berhenti. Jangan fikir yang bukan-bukan, apa yang kamu fikir tu salah, apa yang kamu anggap tu salah. No, stop, berhenti. Sumpah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Kelihatannya la uqsimu ini lebih keras, lebih besar kerana berlakunya penolakan demi penolakan berulang kali. Sehingga memaksa Allah gunakan sumpah yang lebih besar, lebih berat penekanannya. Jangan fikir begitu. Dah, stop. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. So Allah mulakan dengan la. Dia bukan bermaksud aku tidak bersumpah. Tak. Allah mulakan tidak kerana nak menolak fahaman-fahaman manusia yang tak tahu ni, yang suka meneka-neka kiamat ni begini, kiamat ni begini. No, bukan begitu. Jangan fikir begitu. Dah, stop. Sebab golongan-golongan yang jahil wahyu, mereka kerap mengatakan jasad-jasad ni tak dibangkitkan. Yang bangkit ialah roh. So fahaman musyrikin Mekah sewaktu Nabi bagi tahu tentang kiamat, malah sampai sekarang pun ada orang yang tak dapat terima tentang adanya proses pembalasan dan kehidupan lepas mati. Mereka tak percaya. Malah mereka come out dengan idea, bukan idea diorang pun, idea daripada syaitan yang dibisikkan, berkreatif. Kita tak ada konsep kehidupan selepas mati, tapi kita ada konsep reinkarnasi. Setelah mati, mereka akan hidup semula dan roh tu dimasukkan ke dalam tubuh baru. Soalan pertama ialah, apa istimewanya engkau sehingga roh engkau perlu dimasukkan ke dalam tubuh yang baru? Kalau macam tu, setiap yang hidup ni terhadlah.
roh yang keluar tu terhad. Kalau dalam satu-satu masa 8 bilion saja manusia hidup, 8 bilion roh je. So setiap yang mati tu akan masuk tubuh baru. Yang ni masuk tubuh baru. Apa istimewa pula engkau kena hidup berkali-kali? Berkali-kali hidup, reinkarnasi, tak juga kenal Tuhan. Kat mana silapnya? Ha. So Allah nak dengan sumpah ini menafikan segala bentuk kepercayaan yang mereka buat pala tahu. Agak-agak macam ni kot lepas kita mati. So perkataan la digunakan sebagai penekanan. Dan Allah beri penekanan bahawa ianya suatu yang pasti berlaku. Kiamat adalah suatu yang semua orang dah tahu. Ada lebih kurang 70 ayat dalam Quran yang guna perkataan qiyamah. Sebab tu kita tak perlu nak pandang, kita tak perlu nak detailkan kali ini. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, Allah nak Quran nak beri dalil tentang benarnya ada hari kiamat. Dan dalam ayat ini dalil pertama yang diberikan ialah memang Allah yang bersumpah. Dibacakan oleh Nabi Rasulullah. Dan ini bermaksud Nabi juga bersumpah dengan hari kiamat. Tahun keberapa? Tahun keempat, kelima. Masih fresh. Nabi jadi Nabi tu masih fresh. Siapa Nabi waktu itu dalam kalangan musyrikin Mekah? Kan Nabi baru, selama ini 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu. Orang hanya dengar desas-desus, ada agama baru tapi masih belum muncul. Tahun keempat mula berdakwah secara terang-terangan. Tahun kelima turun ayat ni. Siapa Nabi waktu itu? Bukankah Nabi seorang yang amat dipercayai oleh mereka? Mereka sanggup panggil Nabi, beri gelaran yang mulia, yang dipercayai, Al-Amin. Dan kalau orang ini yang korang kenal selama ini, dipercayai tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, adakah kali ini bila dia bersumpah, dia main-main? Adakah kali ini bila dia bersumpah dengan hari kiamat, dia tak serius dan dia main-main? So, bila Allah guna kalimah yang berat dan besar, ini menunjukkan betapa seriusnya hari yang kita bakal hadapi ni. Wow. So, Quran sebenarnya tak pernah tak serius bila berkaitan dengan perkara yang penting dan besar. Kerana kalau manusia tidak ambil peduli, tak ambil kisah, manusia itu akan susah. Susah. Ingat lagi surah Qamar yang lalu? Tak ingat Ustaz. Itulah kena baca. Awal-awal orientasi surah Qamar tu kan, ada orang-orang kafir, wa yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Bila mereka berpaling, fatawalla anhum, bila mereka berpaling, tak nak dengar, dan bila sampai hari dipanggil mereka, dan mereka berkata, ini hari yang sukar. Dalam surah Qamar yang baru kita lalu, awal surah Qamar tu, ini adalah hari yang sukar. Lalu sekarang kita nak berkenalan dengan hari yang sukar. Hari yang kita perlu lalui dan penuh dengan kesukaran. La uqsimu biyaumil qiyamah.
Aku bersumpah dengan hari kiamat. Next, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan nafsul lawwamah. So apa dia nafsul lawwamah ni? Apa dia nafsu lawwamah? So secara dasarnya dia memberi maksud nafsu tu jiwa, nafas, nafsu tu jiwa, lawwamah yang mencela. Yang mencela juga boleh diartikan sebagai jiwa yang tercela. Satu mencela, satu tercela. Kenapa boleh jadi dua maksud tu? Malah berlawanan pula. Satu mencela, satu dicela atau tercela. Tu ulama-ulama tafsir bila dia baca ni, satu perkataan boleh membawa dua maksud dan dua maksud yang bertentangan. Maka jom kita tengok pendapat-pendapat berkaitan dengan nafsul lawwamah. Kita nak tengok pendapat pertama. Pendapat pertama, ia bermaksud jiwa mana-mana orang yang sentiasa mencela dirinya sendiri. Kalimah lawwamah dalam bentuk mubalaghah, superlatif, bersangatan. So dia bermaksud apa yang dia buat tu, dia sentiasa buat benda tu. Lawwamah ni dia tidak putus-putus mengutuk diri dia sendiri. Nafsul lawwamah. Jiwa yang sentiasa mencela dirinya, sentiasa mengutuk dirinya. Dan ini adalah kategori orang yang sentiasa memikirkan tentang diri dia. Dia sentiasa muhasabah diri dia. Dia akan mencela diri dia, kutuk diri dia sendiri kalau dia buat salah. Dan dia sudah ada perasaan ini dalam diri. Dan benda ni ada dalam diri kita. Setiap insan, kan fitrah manusia, dia memang akrab dan rapat dengan kebaikan serta kebenaran. Kan katalah, kita dah kenal lama dengan opah. Saya berhubungan dengan opah. Dan minta simpang kan. Waliyazubillah, kita minta perlindungan pada Allah dari melakukan perkara-perkara kesilapan macam ni. Contohnya, katalah bila opah duk tanya Ustaz free tak malam ni? Gini-gini. Ustaz macam mana hari ni? Opah cadangkan waktu-waktu. Dan ada ketikanya, saya mungkin rasa menyampah. Opah ni asyik-asyik tanya. Sedangkan kita bukan macam tu. Tapi kerana mungkin ada tekanan lain, kita sedang mengatur benda lain, waktu tak kena, masa tak kena, hari tak kena, saya tiba-tiba berangin. Dan saya bertindak dengan cara yang tak sepatutnya. Lepas je berlaku benda tu, apa berlaku pada saya? Saya menyesal. Saya rasa macam bodoh. Saya rasa macam teruk. Apa teruk sangat aku hari ni? Orang tanya elok-elok, kenapa aku jawab macam tu? Tu, lawwamah. Kita rasa kita teruk. Kita duk mencela diri sendiri. Bodohnya aku. Aku silap lah. Aduh. Salah lah aku. Benda macam tu. Kan normal. Yang tak normal bila kita tak rasa apa-apa. Ini normal. So itu antara bentuk tafsiran pertama berkaitan dengan
Nafsul lawamah. Benda tu dah ada built in dalam diri kita. Nah, tu bentuk pertama. Dan dia ada juga masih lagi nafsu yang mencela diri sendiri dalam bentuk begini. Dia menyesal sebab dia tak buat baik. Sedangkan peluang tu datang. Kan? Contohnya, kita tiba-tiba terserempak dengan pergi pasar malam, terserempak dengan Dr. Zul. Terserempak dengan Dr. Zul. Lalu kita pun borak, tanya doktor daripada mana, doktor nak beli apa, dah beli ke belum. Dan berlalu je macam tu. Lepas tu baru kita terfikir, kenapa aku tak belikan sesuatu untuk Dr. Zul lah? Untuk anak dia ke, untuk isteri dia kat rumah ke? Belikan ayam golek ke lah sekali-sekala belanja dia? Belikan dia air ke? Tolong iringi dia sampai ke kereta ke? Kita menyesal tak buat benda baik, sedangkan peluang terbuka. Kita pergi ke masjid, Jumaat, baru dapat gaji, dan bila balik habis dengar khutbah semua, balik sampai ke ofis, sampai ke rumah, tak masukkan derma, tak sedekah, lupa. Lalu kita mencela diri kita, aduh teruknya aku, teruknya. Atau nampak tabung tu bergerak, berjalan, kita nampak tangan anak-anak memasukkan, dan kita tak tergerak hati. Melainkan bila dah sampai ke ofis, baru kita rasa, menyesal aku tak buat. So, sudut pertama, dia menyesal kerana buat salah. Yang kedua, dia menyesal kerana tak buat baik. Okey. Kemudian ada juga skop yang ketiga. Skop yang ketiga. Nafsul lawamah juga adalah nafsu kehendak diri yang sentiasa memikirkan untuk apa dia hidup. Dia sentiasa koreksi diri. Persoalan-persoalan dari mana dia datang, ke mana dia nak pergi, apa tujuan hidup dia. Semua ini akan bermain dalam minda dia. Bukan hanya semata-mata, malam ni nak makan apa, besok nak makan apa. Tak. Dia dalam diri dia duk tanya apa tujuan dia hidup. Dia selalu memikirkan nikmat-nikmat yang Allah dah bagi. Tanpa perlu kena apa-apa bencana, balak, musibah. Tak. Dia sentiasa rasa begitu. Aku dapat nikmat macam ni. Jangan-jangan nanti dekat akhirat aku dah tak dapat nikmat macam ni. Sekali rasa je. Jiwa macam Omar. Tahukah anda Omar, dia pernah rasa, jangan-jangan nikmat yang aku dapat dekat dunia ni sekali ni je lah aku dapat. One off. Nikmat inilah asalnya Allah nak bagi aku kat syurga, tapi Allah bagi aku dekat dunia. Jangan-jangan aku bakal masuk neraka kot. Nikmat aku dah habis dah portion nikmat ni dekat dunia. Sampai macam tu Omar fikir. Waktu dia tak ada istana-istana besar, waktu dia jadi memanda menteri, perdana menteri, khalifah. Tak. Orang luar datang, jumpa dengan Amirul Mukminin. Dan orang tu rasa pelik dan terkejut. Mana satu Amirul Mukminin? Omar duduk bawah pokok. Selamba dia je. Tanpa kapet merah tak ada. Nabi baring, tidur atas tikar sehingga berbekas badan. Lalu baginda kata, ini nikmat yang Allah bagi pada aku. Kita
Kalau boleh, tilam tu tilam kowe, 8 inci. Kita kalau tak tidur dekat tilam macam tu, sakit badan. Tapi baginda boleh tidur di tempat yang kita rasa, sesuai ke tidur kat sini? Tak sakit urat ke? Itu jiwa yang selalu nak koreksi diri. Maksud nafsul lawwamah. Sebab orang Muslim, orang mukmin, dia bukannya orang yang bila dah terjadi baru terengadah. Bila dah susah baru nak bertaubat. Dia bertaubat waktu senang dan susah. Orang mukmin tak perlu tunggu perkara-perkara sakit, kematian baru nak memikirkan, tak. Mereka akan memikirkan apa kesan perbuatan mereka. Itu nafsul lawwamah. Mereka bila buat sesuatu, mereka kisah sama ada benda tu baik atau tak. Mereka kisah Allah suka atau tidak. Malah mereka tak pernah berbangga dengan apa-apa bentuk kesalahan yang dia buat. Tak ada dalam kamus dia duk sebut bangga, kau tahu semalam apa aku buat? Tu budak sebelah kampung aku pukul. Separuh mati tau. Cerita tu tanpa rasa bersalah. Sepatutnya perasaan bersalah tu ada dalam diri. Tapi kerana selalu dibuat, hati tu sudah sakit. Maka perasaan bersalah tu Allah tarik. Sepatutnya ada rasa bersalah tu. Kan? Kita parking kereta. Dalam kotak. Balik. Kereta sebelah dah tak ada. Dan bumper kita koyak. Kalau dia ada rasa bersalah, dia akan berhenti, tinggalkan nota, say sorry, letak nombor telefon ke. Kalaupun urgent. Tapi dia dah buat salah, dia takut dan dia berlalu pergi. Tu. So itu maksud pertama nafsul lawwamah. Siapa-siapa boleh tulis. Maksud pertama nafsul lawwamah, dia menyesal dia buat jahat, atau dia menyesali diri dia tak dapat buat baik, atau dia sentiasa memikirkan tentang prioriti dalam hidup dia, memikirkan tentang baik buruknya tindakan dia, atau nafsul lawwamah. Maksud pertama. Pendapat kedua, pendapat pertama tu dia mencela diri sendiri. Kan, sentiasa mencela diri. Pendapat kedua, ayat ini bermaksud setiap jiwa akan mencela diri sendiri di akhirat nanti. Okey. So ada beza pendapat pertama dan pendapat kedua. Pendapat pertama, orang mukmin di dunia. Pendapat kedua, semua orang di akhirat kerana mereka sudah didampakkan syurga dan neraka. So boleh nampak perbezaan tu kan? So pendapat pertama, orang mukmin di dunia, dia sentiasa nak koreksi diri. Manakala pendapat kedua,
Dia mencela diri dia sendiri di akhirat. Dan ini terbuka kepada semua orang kerana mereka sudah dinampakkan syurga dan neraka. Waktu itu semua akan menyesal. Dan penyesalan waktu itu tidak berguna sebab tak boleh buat apa-apa, tak boleh ubah apa-apa. Dan ini berlaku kepada semua insan. Semua insan. Kita pasti akan menyesal atas kebaikan yang kita buat dan menyesal atas keburukan. Apatah lagi menyesal atas keburukan yang kita buat. Ialah bila dah nampak syurga, tuan-puan. Bila dah nampak syurga, kita rasa, ya aku boleh buat baik lebih banyak daripada yang aku pernah buat. Kalau itulah ganjarannya, aku perlu usaha lebih lagi. Itu. Menyesal. Dia macam ni lah. Kita pernah lalui zaman-zaman periksa penting dalam hidup. PMR, SRP, SPM, STPM. Kita dah ready dah dari awal tahun. Ada topik dan subtopik yang kita kuasai. Malam nak periksa, kita all out pulun. Topik kita baca. Bila dah nampak soalan, dah dapat soalan, dalam dewan periksa, dah dapat soalan dan nampak soalan. Kan soalan dia ada objektif dan subjektif. Soalan subjektif. Ceritakan tentang hari akhirat. Ini pengetahuan am kan? Pengajian Islam. Ceritakan tentang hari akhirat. 2 markah. Sebutkan nama-nama hari akhirat. 10 markah. Kita dah nampak yang ni 2 markah, yang ni 10 markah. Yang kita duk pulun selama ini tentang cerita hari akhirat, tapi markahnya 2. Yang kita tak pernah ambil tahu pun nama-nama hari akhirat. Yaumul mahsyar, yaumul ba'ts, yaumul qiyamah, yaumul hisab. Nama-nama tu kita tahu tapi kita tak tahu nak elaborate. 10 markah di situ. Menyesal tak? Sedangkan kita tahu, kita belajar. Tapi sebab kita rasa ini tak penting. Ini tak mungkin ditanya kot. Kalau ditanya pun markah sikit. Rupanya 10 markah free-free kat situ. Menyesal tak? Menyesal. Begitulah bila Allah tunjukkan syurga. Ada benda yang tini main yang kita rasa tak penting tak apalah. Setakat jiran aku, hari-hari aku jumpa. Hari ini je aku tak senyum. Rupanya bermanis muka dengan saudaramu itu Allah pandang begitu tinggi nilainya. Dan pada waktu itu kita menyesal. Terutama di hari akhirat. Menyesal. Buat baik menyesal, buat jahat juga menyesal. Buat baik bukan menyesal kerana buat baik itu. Menyesal kerana kenapa tak banyak aku buat. Menyesal. Kalau aku tahu benda macam ni kelebihannya, aku pulun. Kalau dah buat pun menyesal tuan-puan, bagaimana agaknya orang yang tak buat? Kan solat sunat sebelum isyak, selepas isyak, sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas maghrib. Kan solat yang relatifnya ringan. Tapi bagi yang enggan nak buat, wow. So ada orang buat kebaikan, dia menyesal kenapa tak buat lebih. Ada orang yang buat kejahatan, dia menyesal. Ada juga yang menyesal kerana tak melakukan apa yang patut. Dia patut buat macam tu tapi dia tak buat.
Dan ini pun ramai, tuan-puan. Ramai. Contohnya macam mana? Ada yang akan menyesal. Mereka yang tak maafkan orang lain. Kita akan menyesal. Anda kalau gaduh dan anda tak maafkan orang lain, anda akan menyesal. Percayalah. Percayalah. Situasinya begini, tuan-puan. Kita ditakdirkan Allah, dan moga Allah makbulkan permintaan kita malam ini. Kita ditakdirkan Allah nanti akan lalui timbang amal tanpa banyak soal. Okey, opah. Okey. Ni jalan. Jalan. Patutnya kita masuk syurga dah. Kan? Suruh jalan, patutnya masuk syurga. Tapi rupanya dulu ada orang buat salah dengan opah. Dia kena bahagikan dia punya pahala pada opah. So opah belum boleh jalan, kena tunggu dekat sini. Ada tuntutan yang belum selesai. Patutnya kita boleh masuk syurga awal. Tapi kena tunggu orang lain. Dia kena tunggu orang yang menzalimi dia untuk dapat pengadilan. Sebab nak bicara siapa yang salah, siapa yang betul, kena tunggu yang dituduh dan menuduh. Dan hanya kerana itu, kita lewat masuk syurga beberapa ratus tahun. Menyesal tak? Tak maafkan. Siapa yang benci sangat dengan Najib? Aku tuntut dekat akhirat. Tengok kerana dia tak banyak salah, hanya kerana ungkapan itu, dia kena tunggu orang lain. Kena tunggu George Bush. Kena tunggu Saddam Hussein. Loh, patut dia boleh masuk awal dah. Kerana dia tidak memaafkan. Rugi tak? Rugi. Kalau mereka dah maafkan di dunia, dah tentu selamat masuk syurga. Dan kemaafan yang mereka beri, Allah akan balas berlipat kali ganda dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Tapi dia kena tunggu untuk dapatkan keadilan yang dulu dekat dunia mereka nak sangat. Aku tuntut dekat akhirat dah, aku cari engkau. Engkau akan merangkak cari aku dekat mahsyar. Aku tidak akan aku tak akan hidayat apa? Aku takkan redha. Aku takkan redha. Aku tak akan maafkan. Dia akan menyesal. Mereka yang dizalimi boleh dapatkan keadilan. Kerana Allah Maha Adil. Tapi kena tunggu. Kalau dia di barisan pertama dan orang tu bakal diadili di barisan ke-8 juta. Kau tunggu. Saat kau bakal diadili. Nunggulah kita situ. Tunggu. So maafkan je. Orang buat salah ke, orang zalimi kita ke, orang langgar kedata kita tak minta maaf ke, maafkan sudahlah. Biar Allah yang adili. Antara aku dengan dia dah tak ada apalah, ya Allah. Orang berhutang dengan kita boleh memaafkan. Tapi hutang tu dia tetap wajib bayar. Tanggungjawab dia untuk bayar tu nanti Allah akan tanya. Kita yang beri hutang dah, tak payah tension. Sudah, halalkan saja. Halalkan Ustaz. Ya, dia tetap wajib bayar. Engkau hubungan kau dengan dia sudah settle, halal. Gitu.
Dan ramai yang akan menyesal atas kebaikan yang terlepas. Ramai yang akan menyesal atas kebaikan-kebaikan yang terlepas. Sebab dekat akhirat nanti baru mereka nampak bentuk-bentuk ganjaran. Ya Allah kata, ajrun azim, ajrun kabir. Dia baca je dalam surah Mulk, ajrun kabir. Tapi kita tak dapat nak gambarkan berapa besar ajrun tu. Berapa besar pahala tu. Bila Allah kata, perkataan yang ringan tapi memberatkan timbangan, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Berapa berat timbangan tu? Bukan kita tak tahu. Ada tak kita buat? Oh, tak buat. Nanti kita menyesal. Nanti kita akan menyesal. Bentuk-bentuk zikir yang begitu, yang setiap pahala ada nilai yang tak terhingga, kebaikan dibalas berkali ganda, hanya cukup dengan senyum tapi kita tak buat. Kita akan mencela diri kita sendiri. Sebab kita tak buat benda tu. Benda tu ringan. Benda tu remeh. Dan kita tak tahu nilai dan weightage benda tu di sisi Allah. Dan kita akan menyesal kerana tidak gunakan setiap hela nafas kita untuk kebaikan. Yang banyak lelaki. Kan lelaki dia boleh duduk kosong plong, tak fikir apa-apa. Abang fikir apa bang? Tak ada apa. Tak zikir? Tak. Kosong plong. Dia boleh masuk dalam satu kotak yang kotak tu kosong, tak ada apa-apa. Kosong. Menung saja menung, kosong. So suami tuan puan lelaki kan? Lelaki dia ada perangai gitu. Kalau perempuan tak boleh. Dia ada je benda dia nak fikir. Ada je benda dia nak fikir. Dan setiap benda yang dia nak fikir tu cuba kita divert kepada fikirkan tentang Allah. So taklah penat. Penat kita fikir tu sia-sia. Fikirkan tentang Allah. Kalau lelaki, dia boleh ada kotak. Dalam banyak-banyak kotak dalam fikiran dia tu, dia ada kotak kosong. Dia boleh masuk dalam tu kosong, plong, tak ada apa-apa. Boleh macam tu. Dan lelaki akan menyesal kerana masa kosong dia tu yang banyak dia yang banyak dia boleh masuk dalam tu, dia tak buat apa-apa. Bernafas tu tidak disertai dengan keagungan menyebut berkali-kali banyak-banyak nama Allah. Dan bila Allah sebut tentang wa dzakara smallaha katsira, Allah nak sebut nama Allah ni banyak-banyak. Allah nak sebut nama Allah ni banyak-banyak. Tapi part ibadah, Allah nak yang baik, yang ahsan, yang excellent, yang lebih baik. Ibadah bukan banyak, tapi ibadah yang paling baik yang kita boleh buat. Sebut nama Allah kena banyak. Sebut nama Allah kena banyak. Jika tidak, kita akan masuk golongan kedua yang akan mencela diri sendiri di hari akhirat. Ini ni level orang beriman yang baik tau tuan-tuan. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Perbincangannya masih lagi pada ruang orang beriman yang baik. Yang ketiga, maksudnya ialah jiwa yang tercela. So, dua maksud pertama, dia mencela diri di dunia dan di akhirat. Yang ketiga maksudnya jiwa tercela. Jiwa tercela. Dan ini kerana perkara salah yang dia buat. Dia buat amalan syirik. Dia buat bid'ah.
banyak dosa yang dia buat, maka dia bukan sahaja mencela diri dia, setiap makhluk akan mencela dia. Malaikat akan mencela dia. Malah dimasukkan ke dalam neraka. Tu jenis tercela. Dan ini pendapat ketiga. Dan perasan atau tidak, bila kita ada rasa bersalah, kan semua kan built-in. Bila kita ada rasa bersalah, itu sebenarnya bukti adanya hari kiamat. Bila kita rasa bersalah, itu adalah bukti tanda wujudnya hari kiamat. Perasan tak? Tak perasan kan? Kenapa macam tu? Sebab kita sendiri memang ada sifat rasa bersalah dengan apa yang kita buat. Kita tahu benda yang kita buat tu kadang-kadang tak betul. Kan kita sendiri tahu, kita sendiri rasa tak selesa, benda yang kita buat tu tak betul. Dan kita tahu adanya satu sistem yang menjadi penanda aras, kayu ukur, mana betul, mana tidak. Dan benda tu sudah built in. Sudah ada dalam diri kita. Kalau benda sekecil itu sudah ada, macam mana pula dengan benda yang lebih besar? Konteks yang lebih besar. Kan? Kalau kita sendiri buat benda-benda kecil, kita rasa, aku tak patut buat macam ni. Kan? Macam mana dengan konsep bernegara, benda lebih besar? Serang negara orang. Takkan yang menyerang tu tak ada rasa bersalah? Dan takkan yang menyerang tu tidak akan diminta tanggungjawab atas apa yang dibuat? Maka kalau mencela diri itu kita boleh anggap sebagai hakim terhadap diri kita. So perkara yang lebih besar itu perlu kepada hakim yang lebih besar, iaitu Allah. So sebelum Allah hakimi di akhirat nanti, kita sendiri sudah menghakimi, sudah muhasabah diri kita sendiri. Cuma problemnya, walaupun rasa bersalah itu built-in, rasa bersalah itu semua orang ada, tapi rasa bersalah itu lama-kelamaan boleh hilang dengan berterusannya kita buat dosa. Kali pertama kita dating, tuan-puan. Ini pasal semua pernah buat kan? Tak tahulah kalau kita dulu waktu kecil, kita sangat alim dan sangat patuh perintah mak bapak. Saya sendiri tak macam tu. Dating kali pertama. Kan jiwa remaja, jiwa muda, nak menyayangi, nak disayangi, cinta monyet dulu. Kan anak ustaz pula, dating ni bawa ke masjid. Tak pun bawa keluar makan. Lepas tu tengah-tengah jalan, kan kadang tangan kita ni tersenggol. Kita tahu tu bukan mahram. Tahu bila kulit bertemu kulit haram. Tapi tersenggol, tak sengaja. Kan tersenggol, tak sengaja. Kadang saja-saja pegang. Lepas tu dengan harapan, nantilah aku bertaubat. Tapi dah buat dulu. So rasa bersalah tu, waktu mula-mula kuat. Tapi bila kita buat pelanggaran demi pelanggaran,
lama kelamaan rasa bersalah tu akan hilang. Dia jadi imun. Dia akan lali. Sampai ada manusia yang langsung tak rasa bersalah walaupun dia buat jenayah. Walaupun sampai ke tahap bunuh manusia. Sebab dia dah biasa buat dosa dan perasaan tu hilang. Walhal waktu dia kali pertama mencuri, kali pertama membunuh, dia trauma. Tak boleh tidur. Menggeletar. Kerana rasa bersalah yang bersangatan. Rasa bersalah tu berlawanan. Apa yang dia buat tu berlawanan dengan fitrah. Tapi kalau buat lagi lama kelamaan perasaan tu akan hilang. Akan hilang. Satu kita khawatir dan takut tuan-puan. Bila kita mengumpat, kita dah tak rasa apa. Maksudnya apa? Kita sudah bisa tegal biasa tu. Kita dah tak rasa bersalah dah bila buat dosa. Sedangkan mengumpat tu dosa besar. Kutuk orang kat belakang, dosa besar. Dosa besar. Bayangkan kita biasa dengan dosa besar. Sedangkan kita dalam masa yang sama benci pada orang yang berzina, benci pada orang membunuh. Walhal zina dan bunuh tu dosa besar. Dan kita sehari-hari boleh je buat dosa besar. Tanpa rasa segan silu, tanpa rasa bersalah. Satu, Allah siap-siap letakkan emosi, rasa bersalah. Semoga emosi itu berguna. Semoga emosi itu berguna. Ada emosi takut. Bila kita buat, bukan saja rasa bersalah, kita rasa takut. Kita tak selesa kan dengan rasa takut. Tapi bayangkan kalau tak rasa takut. Tak rasa takut terhadap neraka. Oi, something wrong somewhere. Kali pertama kita buat salah, perasaan tu bercampur baur. Ada rasa takut, ada rasa menyesal, rasa sedih. Macam-macam rasa. Bayangkan kalau tak rasa sedih. Kita tak dapat nak faham kesedihan orang lain. Sebab tu, dengan adanya rasa tu, dengan adanya nafsul lawamah, ia menggerakkan kita untuk memperbaiki diri. Ui, hebatnya. So, hebat tak apa yang Allah sediakan untuk kita? Besar tak benda tu? Besar. Sebab tu Allah bersumpah dengan cara sumpah yang besar. No, jangan fikir kiamat begitu. Jangan fikir dirimu begitu. Sungguh, aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Dengan jiwa-jiwa yang mencela dan tercela. Mencela diri sendiri kerana dia ada rasa bersalah. Rasa bersalah tu mahal, tuan-puan. Mahal kerana kalau dia hilang, kita akan terjebak. Terjebak macam kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum yang disebut dalam suratul Qamar. Dahsyat tak? Dahsyat. Dua ayat sudah menjelaskan apa yang kita perlu faham tentang kiamat dan tentang untungnya, tentang apa yang ada dalam diri kita ni begitu berharga dan bermanfaat. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Nazri atas perkongsian dan pencerahan yang cukup terperinci sekali mengenai nafsu lawamah itu. Dan di mana ialah nafsu yang jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri dan
sebagai pihak pengurusan, saya mohon maaf jika ada kekhilafan tutur kata saya, hanya yang seperti itu hanya milik Allah SWT. Terima kasih juga buat para jemaah yang selalu yang sudi duduk dalam majlis ilmu ini, sesi tadabbur hingga ke akhirnya. Dan bagi mengakhiri dan mendengar kami sendiri Ustaz, kita tutup dengan tasbih kafarah. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.